Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiz bin Muda. Nombor pendaftaran saya ialah 01DKA21F1107 dan saya juga wakil daripada kumpulan saya untuk menerangkan cara untuk memasang paip. Di sini saya akan menerangkan 3 cara untuk memasang 3 jenis paip, iaitu paip PVC, paip biji dan paip poli. Di sini saya terdapat 2 jenis paip saja, iaitu paip PVC dan paip biji. Satu jenis paip lagi saya akan terangkan pada video yang lain yang saya akan ambil daripada sumber yang lain. Ini kerana saya berada di rumah dan tidak dapat balik ke poli dan menyukarkan saya untuk membuat pemasangan di rumah kerana kekurangan bahan. Tanpa membuang masa, saya akan menunjukkan kepada anda cara untuk memasang paip PVC. Seperti anda tahu, ini paip PVC kan? Dan ini adalah penyambungnya. Cara untuk memasang paip PVC ialah di hujung ini anda boleh sapukan gam paip, iaitu anda boleh dapatkan di kedai hardware ataupun kedai mana-mana. Ini contoh paip gam paip anda boleh gunakan. Itu anda buka ini, lepas tu anda letakkan di hujung-hujung ini dan di hujung ini, dan anda masukkan saja macam ini dan ini. Senang kan? Fungsi gam paip ini ialah untuk lagi mengetatkan sambungan ini, dan ia juga lebih kemas dan susah untuk tercabut. Selain pada itu, penyambung paip PVC ini bukan sahaja boleh disambungkan pada paip PVC saja, ia boleh disambungkan pada paip biji. Sebagai contoh, saya tak ada paip biji yang kecil dan ini boleh dijadikan contoh. Ini contoh, katakan ini contoh untuk paip biji, dan sapukan, balutkan sedikit pita di sini, pita paip itu yang warna putih itu, dan pulas saja seperti ini. Dan ini masukkan sama macam tadi, pita itu, dan pulas saja. Macam ni contoh. Senang kan? Bukan itu saja, anda juga boleh sambung ini paip PVC ini dengan paip biji macam saya tunjukkan tadi. Sapukan gam di sini dan masukkan saja. Jadi macam ini. Ini saya masukkan di sini kerana saya ingin jadikan contoh untuk paip biji saja, kerana saya tidak mempunyai bahan kerana berada di rumah. Itu saja untuk pemasangan paip PVC. Kita teruskan dengan pemasangan paip biji. Saya akan sambung untuk video tadi dan saya akan menunjukkan cara untuk memasang paip biji. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk memasangnya. Di sini saya ada 2 jenis penyambung, iaitu ini satu, iaitu penyambung sudut 90, dan ini penyambung biasa bagi paip biji. Cara untuk memasang pada paip biji ialah anda boleh letakkan sedikit pita di sini, pita paip itu, dan anda boleh pulas saja. Pulas ketat-ketatnya menggunakan paipnya, itu spanner dia. Dan ini lagi satu yang sudut 90, anda boleh masukkan di sini. Pastikan anda tape dahulu sedikit dengan pita paip itu, dan anda boleh pulas saja. Macam ini. Senang kan? Senang saja untuk paip biji ini.
Okey. Itu sahaja saya akan tunjukkan, dan untuk pemasangan pipe bagi pipe poli saya akan tunjukkan pada video yang lagi satu, dan saya akan ambil daripada sumber yang lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Berikut merupakan langkah pemasangan pipe poli. Langkah yang pertama ialah masukkan gelang getah ke dalam pipe poli. Kemudian masukkan pipe poli bersama gelang sehingga pipe mencecah had maksimum. Dan yang ketiga, masukkan sleeve dan rapatkan ke gelang seperti dalam rajah. Dan yang terakhir, masukkan penutup dan pusingkan dengan tangan dan ketatkan dengan pelayar cengkam 1000. Itu adalah cara pemasangan bagi pipe poli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kushairi bin Asri. Nombor pendaftaran 01DKA21F1133. Hari ini saya akan menerangkan jenis-jenis pipe yang terdapat dalam sistem perpaipan. Terdapat 3 jenis pipe dalam sistem perpaipan. Yang pertama ialah pipe besi bergalvani, iaitu BG. Pipe ini diperbuat daripada bahan kololi yang disadu dengan zinc. Ia mempunyai 3 grade sahaja, iaitu grade A, grade B dan grade C. Ciri-ciri pipe besi bergalvani ialah panjang pipe ialah 6 meter setiap batang. Saiz pipe ditentukan oleh bahagian dalam batang pipe. Hujung batang pipe beroleh. Kebaikan pipe besi bergalvani ialah tahan lama, tahan panas, menghasilkan sambungan yang kukuh. Keburukan pipe besi bergalvani ialah sukar dikendalikan, berat dan boleh berkarat. Yang kedua ialah pipe PVC. Pipe ini diperbuat daripada bahan plastik polycrolida. Terdapat 2 grade sahaja bagi pipe ini, iaitu grade nipis dan grade tebal. Ciri-ciri pipe PVC ialah berukuran 6 meter panjang bagi setiap batang pipe. Saiz pipe ditentukan mengikut ukuran diameter. Kebaikan pipe PVC ialah ringan, mudah dikendalikan dan dipasang. Permukaan dalam batang pipe licin, tidak berkarat dan kos yang rendah. Keburukan pipe PVC ialah mudah pecah, jangka hayat yang pendek, tidak sesuai untuk menyalurkan air yang panas. Yang ketiga ialah pipe poly. Pipe ini diperbuat daripada bahan polimer sintetik kepadatan tinggi, iaitu High Density Polyethylene HDPE. Ia berwarna hitam dan mudah lentur. Ciri-ciri pipe poly ialah saiz dan fungsi yang sama seperti pipe PVC dan pipe BG. Pipe ini terdapat dalam bentuk gulung. Setiap gulung berukuran 30 meter panjang. Kebaikan pipe poly ialah mudah dilentur, mudah dibawa, jangka hayat yang panjang, daya tahan yang tinggi, kos yang rendah, tidak berkarat dan sesuai untuk sambungan pipe yang sementara. Keburukan pipe poly ialah mudah bocor jika terkena benda yang tajam. Yang kedua, bahan penyambung yang agak mahal. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Sekian, terima kasih diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul bin Jaafar. Nombor pendaftaran saya 01 DKA 21F11 bersalahkan dari kelas DKA 2D. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis penyambungan pipe. Yang pertama, soket sama. Okey, fungsinya digunakan untuk menyambung batang pipe dan alat kelengkapan perpaipan yang sama diameter. Yang kedua, soket pengecil. Fungsinya digunakan untuk menyambung batang pipe dan alatan kelengkapan pipe yang berbeza diameter. Okey, seterusnya T sama. Fungsinya digunakan untuk membuat sambungan bercabang dan sama diameter pada sudut 90. Untuk T pengecil pula digunakan untuk membuat sambungan bercabang dan berbeza diameter pada sudut 90. Okey, penyambung pipe yang seterusnya adalah siku 90 sama.
Okey, fungsinya digunakan untuk mengubah arah sambungan batang paip yang sama diameter pada sudut 90. Dan siku 90 pengecil pula, fungsinya digunakan untuk membuat sambungan batang paip yang berbeza diameter pada sudut 90. Okey, sebenarnya banyak lagi penyambung paip. Okey, kita boleh lihat dalam slide saya. Yang ni penyambung paip jenis PVC. Okey, seterusnya penyambung paip jenis poli. Okey, kita boleh lihat di dalam slide saya. Okey, yang terakhir adalah penyambung paip jenis besi. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lanur Anzafika binti Nizam yang memegang nombor pendaftaran 01DKA21F1140. Hari ini saya akan menceritakan tentang jenis dan fungsi penyambung paip. Seperti yang kita tahu, jenis paip mempunyai tiga, iaitu BG, PVC dan juga poli. Jenis penyambung yang sesuai bagi ketiga-tiga paip ini ialah penyuai soket injap yang berfungsi untuk menyambung dua jenis penyambung atau kelengkapan paip yang berlainan jenis yang sama diameter. Dan yang kedua ialah soket penjodoh, berfungsi untuk menyambung paip yang sama diameter tanpa memusingkan paip yang sedia ada. Dan yang ketiga ialah penyuai soket peti, digunakan untuk menyambung paip PVC kepada alat kelengkapan paip atau paip biji. Seterusnya, bahan pemasang paip. Bahan pemasang paip juga ada tiga, iaitu pita PTFE atau polytetrafluoroethylene, digunakan untuk menyambung paip biji. Manakala glue pipe PVC digunakan bagi kerja-kerja penyambungan semua jenis paip PVC. Dan yang ketiga, shaft dan gelang getah, digunakan pada paip poli sahaja dan sudah sedia terdapat di dalam penyambung paip.